bila kita sebutkan tentang research ataupun proses sebuah kajian, ya, dia mengandungi pelbagai uh, pendekatan ataupun berbagai langkah lah, tetapi apa yang saya tunjukkan di sini adalah sebahagian daripada langkah-langkah untuk kita menjalankan kajian, iaitu yang pertama kita kena ketahui apakah tujuan kajian dan apakah persoalan-persoalan kajian yang timbul daripada permasalahan yang ingin dikaji tersebut. Yang kedua, assumption. Ini merujuk kepada lebih kepada hipotesis sekiranya ada, kaedah persampling, bagaimana data ataupun data collection method, kaedah pengutipan data dibuat, dan yang keenam adalah kaedah penyelidikan. Yang ketujuh, quality kriteria, bagaimana kita memastikan bahawa data-data yang akan dikutip ataupun proses-proses itu mencapai standard kualiti dalam kita menjalankan kajian. Yang seterusnya adalah data analysis, dan yang terakhir sekali adalah kita membuat penulisan dalam konteks penulisan akademik ataupun penulisan tesis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini ataupun saya buat rakaman ini pada waktu malam supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat bersedia, dan ini adalah kali pertama percubaan saya untuk membuat FB live secara dalam talian, yang mana saya telah merekodkan ini untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh like ataupun subscribe channel ini kerana saya akan sentiasa memberikan perkongsian tiap-tiap minggu secara YouTube live, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan komen di dalam ruangan chat di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya saya teruskan, iaitu mengapa metodologi kajian itu adalah salah satu perkara yang penting. Okey. Yang pertamanya adalah untuk menunjukkan jenis kajian yang akan digunakan. Apakah jenis kajian yang akan digunakan akan dijelaskan di dalam metodologi kajian. Yang kedua, menjelaskan peringkat-peringkat kajian. Apakah peringkat-peringkat yang perlu dilalui dalam kita menjalankan sesebuah kajian. Yang ketiga, untuk kita menjelaskan instrumen kajian ataupun tools yang akan digunakan dalam kajian ini. Kalau kajian eksperimen, mungkin ada pelbagai tools ataupun mesin yang digunakan. Kalau kajian-kajian berbentuk social science ataupun pendidikan, mungkin dia menggunakan soal selidik, temu bual dan sebagainya. Itu adalah instrumen-instrumen kajian yang perlu dijelaskan dalam metodologi kajian. Yang keempat, menerangkan populasi dan persampling, apa dia populasi responden dan apakah bagaimanakah persampling akan dibuat dalam sesuatu kajian. Yang kelima, memperincikan bagaimana prosedur pengutipan data dijalankan, dan yang keenam, menerangkan tentang kaedah analisis data yang akan dijalankan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita mulakan dengan jenis kajian. Saya rasa jenis kajian ini satu isu yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan fahami, kerana jenis kajian dan objektif kajian dia masing-masing berkaitan. Seperti mana yang telah saya kendalikan kursus-kursus sebelum ini, iaitu kursus penyediaan proposal, saya telah menjelaskan bahawa objektif kajian itu perlulah berdasarkan juga jenis kajian yang digunakan. Ada penulisan objektif yang bergantung kepada jenis kajian yang dibuat. Iaitu pertama, kajian jenis kuantitatif, yang kedua kajian jenis kualitatif, dan kajian yang berbentuk gabungan, iaitu sama ada campuran, iaitu kualitatif dan kuantitatif. So itu adalah metod atau jenis-jenis kajian yang biasanya dijalankan dalam dalam dunia penyelidikan. Okey. Dan seterusnya, saya juga ingin menunjukkan contoh-contoh kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif yang penting di dalam sebuah research, iaitu yang pertamanya kajian survey research ataupun soal selidik ataupun tinjauan, ya. Correlation research yang mengkaji hubungan antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Causal comparative research, kajian-kajian perbandingan, dan seterusnya experimental research, kajian-kajian eksperimen yang dibuat
secara dalam makmal ataupun secara quasi eksperimen. Itu adalah sebahagian daripada jenis-jenis kajian kuantitatif yang kita perlu fahami. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sebahagian daripada reka bentuk kajian kuantitatif. Bentuknya begini, kurang. Okay? Dia ada data collection instrument, ada data collection, data entry, data control, data analysis dan reporting. Ini adalah asas-asas dalam sebuah reka bentuk kajian kuantitatif. Okay? Biasanya menggunakan questionnaire dan interview lah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa kini kita masih lagi menggunakan borang soal selidik secara manual mengikut responden. Kadang-kadang ada responden yang lebih sesuai dengan kaedah manual, dan sekarang juga kita semakin meluas penggunaan soal selidik dalam talian. Kita boleh saja menggunakan kedua-dua metod ini untuk mendapatkan responden. Sama ada kita menggunakan ini secara manual ataupun dalam talian ataupun kedua-duanya. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan justify ataupun justifikasikan di dalam penulisan metodologi kajian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam talian sekarang ini ada banyak aplikasi yang diberikan secara percuma, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan ianya untuk membuat kajian dengan lebih efektif. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini ada Google Form, kan? Kita ada juga Jotform, kita juga ada SurveyMonkey, dan itu adalah antara perisian-perisian secara percuma yang boleh digunakan untuk kita membuat soal selidik di dalam talian. Dan kebaikan soal selidik dalam talian ini kerana kita dapat mentadbir ataupun menguruskan data-data yang telah kita kutip itu dengan secara efektif, kerana kita tidak perlu lagi membuat transkrip ataupun membuat pemindahan data daripada bentuk manual kepada bentuk digital. Yang ini kita dapat secara digital, dan ada setengah aplikasi yang terus boleh membuat analisis secara deskriptif, dan itulah salah satu kebaikan dalam kita menggunakan soal selidik dalam talian ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ini adalah contoh-contoh kajian kualitatif di mana ada banyak kajian-kajian metod-metod yang digunakan, dan data-data kualitatif ini seperti kita fahami, maksudnya kualitatif, suatu perkara yang diukur secara kualitatif, iaitu merujuk kepada data-data yang bukan numerical ataupun data-data bertulis, yang data-data yang boleh didapati daripada percakapan ataupun tulisan ataupun pemerhatian. Inilah yang disebutkan sebagai pendekatan secara kualitatif untuk mendapatkan data-data seperti itu. Dan antara cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data secara kualitatif adalah melalui one-on-one interview ataupun temu duga ataupun interview temu bual secara bersemuka, case study research, kajian-kajian tentang mengkaji fenomena sesuatu keadaan, suatu krisis ataupun sesuatu fenomena itu dilihat dalam case study research. Dan seterusnya record keeping, yang mana kita juga melihat dari segi dokumen-dokumen yang boleh digunakan untuk dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawapan kepada persoalan dan objektif kajian. Proses observation, di mana kita juga boleh menggunakan kaedah pemerhatian, di mana kita boleh membuat pemerhatian dan mencerap data-data daripada pemerhatian. Misalnya lah, contoh kaedah pembelajaran menggunakan ICT, kan? Kita nak melihat dari aspek gelagat, tingkah laku, tumpuan, fokus pelajar itu. So, bolehlah kita gunakan kaedah process of observation. Dan seterusnya kita juga melihat dari aspek kajian kualitatif juga boleh dibuat dalam kajian-kajian berbentuk ethnographic research, dan kajian-kajian yang lain secara kualitatif data boleh juga didapatkan melalui kaedah focus group discussion, kan, ataupun focus group meeting bersama dengan responden-responden ataupun kumpulan-kumpulan yang boleh memberikan maklumat bagi menjawab persoalan-persoalan dan objektif kajian kita. So, itu secara ringkas kaedah kajian kualitatif dan kuantitatif, dan ini adalah pendekatan bagaimana untuk kita melihat manakah pendekatan kajian secara kualitatif yang sesuai untuk kita. Okay? Sama ada secara phenomenology, case study, grounded
teori, etnografi dan general qualitative inquiry. Semua ada perinciannya di sini. Saya rasa saya tidak ingin panjangkan mengenai ini kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya kira mungkin sekarang ini di tahun ataupun di semester yang pertama, kedua, ketiga adalah proses untuk kita mencari maklumat-maklumat ini untuk kita menjalankan kajian. So, penting untuk tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita ada banyak maklumat di dalam internet yang kita boleh gunakan dan kita pelajari, dan juga video-video di dalam talian yang boleh kita gunakan dan manfaatkan untuk mempelajari aspek-aspek kajian secara kualitatif ataupun kuantitatif. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kaedah-kaedah yang juga disenaraikan di sini. Sekarang ini ada online forum, ya. Sebenarnya COVID ini mungkin kita tidak boleh berforum secara masses ataupun secara ramai, kan? So kita mungkin boleh menggunakan pendekatan online forum. Kita mungkin gunakan secara in-depth interview, online communities dan web survey chat. So ini adalah kaedah dan pendekatan baru untuk kita mendapatkan data bagi kajian kualitatif. Dan di sini juga disebutkan apa dia kajian kualitatif. Kajian kualitatif ialah it is focuses on the why and how rather than the what of social phenomena, and depends on the direct experiences of human beings as meaning-making agent in their everyday life. So, persoalannya kepada why and how. Bagaimana, kan? Dan kenapa. So, itu adalah asas kepada persoalan kajian untuk kajian kualitatif. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sebahagian daripada perbezaan di antara kajian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita lihat kajian kuantitatif, dia melibatkan data yang berstruktur, melibatkan kaedah analisis secara statistik, membuat conclusion ataupun kesimpulan kajian secara berobjektif, dan metod adalah seperti saya sebutkan tadi, survey, eksperimen dan lain-lain lagi. Untuk kajian berbentuk kualitatif, data-data yang dikumpul adalah berbentuk unstructured, iaitu tidak berstruktur, di mana kajian-kajian kualitatif ini memberikan fokus kepada data-data teks, data-data perbualan yang boleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Dan itu adalah sebahagian perbezaan antara kajian kuantitatif dan kualitatif. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi pendekatan kajian, iaitu kajian gabungan ataupun menggunakan pendekatan bercampur, iaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk membuat interpretasi kepada sesuatu fenomena ataupun perkara yang ingin dikaji. Okey. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kajian kualitatif ataupun mixed method dijalankan. Dia boleh dimulakan dengan kajian secara kualitatif, selecting participant and conducting focus group. Seterusnya menganalisis data secara kualitatif. Lepas menjalankan kajian secara kuantitatif melalui online questionnaire, analyzing quantitative data, dan seterusnya menggabungkan maklumat-maklumat yang telah dikutip untuk membuat interpretasi kepada kajian ini. So, itu adalah perkara-perkara penting yang boleh digunakan dalam aspek kajian menggunakan pendekatan mixed method. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya bagaimana sebenarnya untuk kita menulis metodologi kajian? Pertama, kita mestilah tahu apakah kandungan-kandungan utama di dalam sebuah laporan ataupun dalam sebuah penulisan metodologi kajian. Iaitu yang pertama, kita menggunakan yang penting adalah pertama yang perlu ada adalah reka bentuk kajian. Yang kedua adalah instrumen kajian, dan yang ketiga populasi dan persampalan kajian. Yang keempat proses pengutipan data, dan yang kelima adalah analisis data, dan yang keenam adalah penutup atau kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan subtopik yang telah ditetapkan dalam kita menulis metodologi kajian. Pertama, kita melihat apa dia reka bentuk kajian. Okey. Reka bentuk kajian adalah untuk menjawab bagaimana anda akan menjalankan kajian ini. Iaitu
Sedangkan bentuk kajian menjelaskan tentang bagaimana kajian ini akan dijalankan dari awal sehingga akhir dalam bentuk yang mudah, ringkas dan dapat difahami dengan baik. Dan seterusnya menjelaskan tentang peringkat-peringkat pelaksanaan kajian. Kebiasaannya dijelaskan dalam bentuk carta alir yang ringkas.